pendahuluan akan jadi macam ni. Petikan membincangkan punca-punca ataupun sebab-sebab pun boleh penderaan pembantu rumah di negara kita pada masa ini. Okey. Pendahuluan yang macam ni akan dapat 2 markah penuh. Pastikan kamu dapat 2 markah tu. Jangan miss. Okey. Next kita akan tengok isi tersurat. Macam apa ni isi tersurat? Isi tersurat ialah isi penting yang terdapat dalam petikan ataupun teks dan dapat dikesan berdasarkan arahan soalan. Okey, jika arahan soalan ialah faktor, isi tersurat mestilah berkaitan dengan faktor. Okey, kamu garis dan nomborkan setiap isi tersurat tu. Setiap petikan biasanya mengandungi lebih daripada 6 isi tersurat. Jadi kamu ambillah 6. Kalau mau ambil 7 pun boleh. Tapi takut lebih patah perkataan kan, ambillah 6. Jangan lebih-lebih. Kalau masih kamu rasa kamu boleh cukupkan 120, okey, ambil lebih pun tidak apa, okey. Lepas tu isi tersurat lazimnya terdapat dalam setiap petikan kan. Abaikan setiap contoh, misalan seperti dan lain-lain. Berikan perhatian kepada isi utama. Okey, contoh kalau macam yang dalam soalan tu dia cakap contohnya, misalnya, seperti apa, itu semua tu jangan ambil. Itu semua huraian. Ambil isi saja. Yang huraian-huraian dengan contoh tu abaikan. Pelajar dilarang menyalin bulat-bulat ataupun keseluruhan ayat daripada petikan. Calon mesti menggunakan ayat sendiri dengan membuat sedikit pengubahsuaian dari asal. Okey, contoh. Kalau ayat tu kamu tidak tahu sudah macam mana mau ubah, kamu simpanlah penanda wacana ke ataupun kamu gabungkan ayat tu. Tapi make sure dia tepatlah kalau kamu mau gabungkan ayat tu kan. Isi pertama dan isi kedua kalau kamu gabungkan boleh, tapi pastikan dia sesuai. Tambah penanda wacana kalau kamu tidak tahu mau ubah ayat tadi tu. Jangan tulis balik sama macam dalam petikan. Okey, untuk dapat markah penuh kamu kena ubah sikit. Okey, lepas tu beberapa ayat boleh digabungkan dalam ayat maju tapi mesti lengkap. Okey, kita tengok isi tersirat pula. Apa itu isi tersirat? Okey, isi tersirat ia merupakan ulasan yang munasabah terhadap unsur kedua atau kata tugas dalam kedua dalam arahan soalan. Okey, ini macam kamu punya tugasan kedua lah. Tugasan yang pertama tadi tu isi tersurat. Tugasan kedua ni isi tersirat. Sekiranya unsur isi tersirat dalam arahan soalan kedua ialah kesan-kesan, maka pelajar hendaklah menulis kesan yang munasabah. Kamu kena bagi 2 kesan yang munasabah lah. Contoh macam soalan tadi, soalan pertama kita tu, penderaan menyebabkan pembantu rumah mengalami tekanan jiwa dan ataupun perasaan. Jadi kamu kena bagi 2 sebab. Boleh juga bagi 3, tapi kamu akan dapat markah penuh pun 4. Jadi bagilah 2. Bagi 2 sebab yang munasabah, kamu akan dapat 4 markah penuh di sini. Okey, yang last sekali kita akan tengok kesimpulan. Macam mana cara untuk kita buat kesimpulan? Dalam bahagian ni, kamu mesti mengemukakan 2 unsur yang dapat menyimpul ataupun merumuskan petikan tadi. Unsur pertama ialah menyatakan cadangan saranan terhadap isu dengan ditandakan dengan kata mestilah, haruslah, hendaklah. Okey, cadangan ni biasanya kita akan guna ayat mestilah, haruslah, hendaklah. Okey, kamu mesti ada satu cadangan dengan satu lagi harapan. Okey, harapan terhadap isu tadi itulah. Harapan ni biasanya kita akan guna ayat agar, supaya. Okey, dalam kesimpulan ni kamu kena ada 2 unsur. Satu cadangan, satu lagi harapan. Okey, contohlah kita tengok contoh kesimpulan yang betul. Kesimpulannya, kerajaan hendaklah membendung masalah penderaan pembantu rumah dengan segera. Okey, itu kamu punya cadangan. Kamu punya harapan ialah agar hak-hak mereka dapat dilindungi. Okey, ini adalah kamu punya kesimpulan.